Assalamualaikum anak-anak, apa khabar hari ini? Hari ini kita akan belajar memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata hubung gabungan mengikut konteks. Sebelum itu, cikgu nak tanya, kamu tahu ke apa itu kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal. Tahukah kamu bahawa ayat yang terbina apabila menggunakan kata hubung ialah ayat majmuk? Mari kita lihat contoh-contoh kata hubung gabungan di dalam peta bulatan ini. Yang pertama, dan, atau, tetapi, lalu, dan sambil. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lihat penggunaan kata hubung. Yang pertama, dan. Dan digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Contohnya, ayat tunggal 1, Aklan bermain bola sepak. Ayat tunggal 2, Akra bermain bola sepak. Ayat majmuk yang akan terbina hasil daripada penggunaan kata hubung ialah Aklan dan Akra bermain bola sepak. Seterusnya, kata hubung atau. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Contohnya, ayat tunggal 1, kamu mahu minum teh? Ayat tunggal 2, kamu mahu minum kopi? Ayat majmuk yang akan terbina ialah kamu mahu minum teh atau kopi? Seterusnya, kata hubung tetapi. Tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlawanan. Contohnya, ayat tunggal 1, Aiman rajin. Ayat tunggal 2, adiknya malas. Ayat majmuk yang akan terbina ialah Aiman rajin, tetapi adiknya malas. Seterusnya, kata hubung lalu. Kata hubung lalu digunakan untuk menggabungkan dua perkara. Contohnya, ayat tunggal 1, Ali masuk ke dalam bilik. Ayat tunggal 2, Ali menutup pintu biliknya. Ayat majmuk yang akan terbina ialah Ali masuk ke dalam bilik lalu menutup pintu biliknya. Akhir sekali, kata hubung sambil. Ia digunakan untuk menunjukkan dua perkara yang dilakukan pada suatu masa yang sama. Contohnya, ayat tunggal 1, ibu memasak. Ayat tunggal 2, ibu mendengar radio. Ayat majmuk yang akan terbina ialah ibu memasak sambil mendengar radio. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan kita pelajari dalam tema 3. Sebelum itu, rujuk buku teks Bahasa Melayu kamu, muka surat 49. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tata bahasa. Tajuknya, kata hubung. Dalam muka surat 49, terdapat 4 keping gambar dan 4 perenggan yang menceritakan tentang keluarga Rizal. Mari kita lihat gambar dan membaca perenggan satu persatu. Selain itu, kamu juga perlu melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Jom kita lakukannya bersama-sama. Gambar yang pertama menunjukkan Ibu Rizal sedang memasak.
Mari kita baca perenggannya. Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Cuba kamu perhatikan di situ. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal yang setara. Ayat tunggal yang pertama, masakan ibunya lazat. Ayat tunggal yang kedua, masakan ibunya berkhasiat. Jadi, ayat majmuk yang terbina ialah masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Gambar yang kedua menunjukkan Rizal sedang makan bersama abangnya di meja makan. Mari kita baca perenggannya bersama-sama. Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Dalam ayat pertama, kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan dua perkara yang berlawanan, iaitu ayat tunggal yang pertama, Rizal suka makan lauk ikan. Ayat tunggal yang kedua, abangnya suka lauk ayam. Jadi, ayat majmuk yang terbina ialah Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Ayat yang kedua pula, kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Ayat tunggal yang pertama, ibu mereka selalu menggoreng ayam. Ayat tunggal yang kedua, ibu mereka selalu membakar ikan. Jadi, ayat tunggal yang terbina ialah ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Sekarang, mari kita lihat gambar yang ketiga. Dalam gambar yang ketiga, Rizal bersama keluarganya sedang makan di sebuah restoran. Jom baca perenggannya. Kadang-kadang, Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid di restoran Mawar. Anak-anak, apakah kata hubung yang sesuai kita letakkan di dalam ayat tersebut? Mari kita lihat dua ayat tunggal yang ada dalam ayat majmuk itu. Ayat tunggal yang pertama, mereka makan di restoran Pak Yazid. Ayat tunggal yang kedua, mereka makan di restoran Mawar. Dua ayat tunggal tersebut menunjukkan pilihan. Betul tak anak-anak? Sama ada makan di restoran Pak Yazid ataupun makan di restoran Mawar. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai untuk menunjukkan pilihan? Pandai. Kata hubung yang sesuai untuk menunjukkan pilihan adalah atau. Jadi, ayat majmuk yang terbina ialah mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Ayat yang seterusnya, lagipun makanan di situ murah, berkhasiat. Baiklah anak-anak, apakah kata hubung yang sesuai kita letakkan di situ? Dalam ayat majmuk tersebut, terdapat dua ayat tunggal yang setara, iaitu ayat tunggal yang pertama, makanan di situ murah. Ayat tunggal yang kedua, makanan di situ berkhasiat. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai kita letakkan untuk dua ayat tunggal yang setara? Pandai. Kata hubung yang sesuai adalah dan. Jadi, ayat majmuk yang terbina ialah lagipun makanan di situ murah dan berkhasiat. Sekarang, mari kita lihat gambar yang terakhir. Dalam gambar yang terakhir menunjukkan keadaan di dalam restoran yang bersih. Jom baca perenggannya. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik,
bersih. Dalam ayat majmuk tersebut, terdapat dua ayat tunggal yang setara, iaitu ayat tunggal yang pertama, mereka memilih tempat makan yang cantik. Ayat tunggal yang kedua, mereka memilih tempat makan yang bersih. Kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan dua ayat yang setara adalah dan. Jadi, ayat majmuk yang terbina ialah mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Latihan yang perlu kamu siapkan pada hari ini adalah pada muka surat 54 dan 55 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Baiklah anak-anak, cikgu harap kamu dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.